Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita dalam sesi PDP kita pada hari ini bersama pelajar-pelajar tingkatan 3 untuk tajuk pelan dan dongakan. Okey, kita sambung bab 7 yang kita dah belajar sebelum ini, pelan dan dongakan. Okey. Jadi apa yang kita akan buat pada hari ini ya? Hari ini objektif kita adalah adalah untuk melukis pelan, pandangan depan ataupun pandangan X, selalu depan tu dia letak X, dan pandangan sisi, itu selalunya dia letak Y, mengikut ukuran sebenar. Alright, so kita nak buat ikut ukuran sebenar. Cikgu akan ajar step by step bagaimana nak melukisnya. Daripada beginner lah. Cikgu pun beginner ni. Alright, jadi pelan. Apakah pelan? Pelan itu merupakan pandangan dari atas. Pandangan dari atas. Jadi, kalau kita tengok dari atas anak-anak, kita akan tengok atas dan bawah saja. Kita nak mampatkan gambar raja itulah. Jadi kita akan tengok atas ke bawah yang lebih besar. Kita tengok yang bawah lebih besar kan untuk gambar raja ini. Cikgu tunjukkan guna warna kuning ya. Jadi ini yang kita akan nampak. Yang warna kuning ni yang kita akan nampak gitu. So dia besar ni. Dia ada garisan ni. Garisan ini oleh kerana dia berada di bawah nanti, dia akan jadi garisan putus kerana dia berada di bawah. Di bawah dan kita tidak nampak. Jadi cikgu akan buat garisan putus-putus teruslah supaya kita tahu. Ni kita, sebab dia dekat bawah, kita tak nampak. Yang ini 3 cm, atas tu dia dah tak nampak sebab dia dah bertindih kan. Yang ini 3 cm garisan putus-putus. Ujung tu dia garisan padu sebab kita nampak. Alright. So jelas yang ini dia 2 cm dekat sini, 1 cm, 3 cm, 1 cm. Ini 1, cikgu tulislah 3, 1, 2. Itu kita akan buat garisan putus-putus. Segi 4 itu kita memang nampak dengan garisan padu lah. Maksudnya kita nampak jelas. Alright. Now, kita pergi kepada yang atas pula. Sebab atas tu dia kecil. Jadi kita buat. Ini yang kita akan nampak. Jadi, dia adalah garisan padu. Alright. So, ini yang kita nampak dari atas. Jadi, dia akan jadi garisan padu. Yang ini, dia sengit. Takkan kita nampak dari atas dia sengit. Dia adalah segi 4 saja. Kita nampak tadi. Nanti. Tapi dia akan bertindih. Dia akan bertindih ke bawah. Jadi ini akan jadi garisan padu. Dia akan, yang hijau tu dia akan berada di atas yang berwarna kuning. Jadi kita kena tahu jarak ini. Jarak ini berapa. Gitu kita kena tahu. Alright. So sekarang anak-anak kena tengok bawah. Tengok bawah. Di bawah itu 1 cm, itu 3 cm, lepas itu 1 cm. Sampai sini kan? 1 cm. Jadi 1, 3, 1. Jadi yang ini nanti, dia akan berada dalam 1.5. Jadi cikgu akan lukis dekat bawah ni, dia akan tindih 1.5, tengah-tengah lah maksudnya ni, tengah-tengah. 1.5 dia akan jadi garisan padu. Kenapa dia jadi garisan padu? Kerana garisan yang ini jatuh. Bukan jatuh lah, dia turun ke bawah, jatuh. Yang itu yang kita nampak dari atas. Jadi dia akan jadi sini 1.5, sini 1.5. Boleh? Right. So dekat sini macam mana cikgu nak tunjuk ni? Warna merah lah cikgu tunjuk Yang ini TN. Dia akan turun ke bawah yang ni, turun bawah. Jadi TN ini akan nampak sebagai garisan padu. Kenapa dia nampak jadi garisan padu? Sebab di atas itu dia adalah kita nampak. Kita nampak. Jadi dia akan jadi garisan padu di bawah. Alright?
So, yang ujung itu, yang ujung ini tak ada masalah sebab yang padam pula. Sekejap Yang ujung itu tidak ada masalah sebab yang ujung ni pun memang dia garisan padu. Okey. So kita lukis. Ambil pembaris. Okey, ambil pensel. Jangan guna pen. Tak ada orang melukis menggunakan pen. Alright. So di bawah itu tengok 1 3 1 2. Kira 4 5 6 7 cm. Okey. Okey, 7 cm. Okey, ini sifar 1 2 3 4 5 6 7. Dah 7. Okey, sekarang berapa dia punya panjang? 6. 1 2 3 4 5 6. Sekejap. Dia ada double line. 1 2 3 4 5 6. Alright, 6 Okey, lepas itu okey, dekat sini tadi 7 kan? Tengok ada 1, betul? Cikgu tukar dia garisan nipis sikit. 1, jadi tandakan 1 dekat situ. Lepas tu ada 3. Lepas tu kita nak buat titik tengah-tengah 1/5 dekat situ. Okey, 3. Lepas tu dia ada 1. Lepas tu dia ada 2. Itu dia. Okey, so di atas juga kita buat macam tu. Kita belum ukur ni lagi kan. Berapa sentimeter? 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. Okey, lepas tu kita sambung 6 sambung. Lepas tu dia ada 1 cm, 3 cm, 1.5. Lepas tu 1. Lepas tu 2. Okey, kita ada macam tu kan. Alright. So lepas tu 1 cm tu adalah garisan putus-putus. Jadi kita buatlah garisan putus-putus. Okey. Tu 2. Kita buat garisan putus-putus untuk yang kita tak nampak dari pandangan atas. Dari atas kita tak nampak dia. Okey. Lepas tu 1/5 itu adalah yang atas yang warna biru. Jadi dia adalah garisan padu. Okey, yang bawah itu adalah lepas tu 3 cm. Yang ini adalah garisan putus-putus lagi. Kita tak nampak. Garisan putus-putus lagi. Okey, dan seterusnya bukan garisan putus-putus. Sekejap tengok-tengok sekejap. 1.5 betul. Lepas tu adalah garisan padu sebab dekat atas tu. Alright. Okey, sekarang kita label. Kita label dari tepi kita nampak K. Dia bertindih dengan A. Okey, lepas tu dekat ujung L dia bertindih dengan V. Okey. Yang padu itu M dengan J. N dengan T. Okey, itu yang garisan padu. Okey, yang ujung lagi kita nampak G saja, lepas tu P. Okey, N itu dia bertindih dengan O. Okey, H itu dia bertindih dengan F. Okey, lepas tu garisan yang putus-putus. Garisan yang putus-putus, cikgu dah tak nampak. Sekejap, oleh kerana cikgu tak nampak, cikgu nak padam lepas tu apa yang cikgu tunjuk dekat depan tu. Okey, dah tengok
Dah tengok? Okey, so kita padam. Baru kita nak buat label tu. Okey, kalau anak-anak buat, takkan anak-anak conteng kan? Cikgu tunjuk untuk anak-anak view. Okey, dekat sini adalah CB. Lepas tu dekat sini adalah D dengan E. Okey, dekat ujung adalah SR. Okey, dekat belakang dia adalah TU. Okey, label. Okey, sekarang ukuran. Ini 6 cm. Ini 2. Ini 1. Ini 1.5. Ini 1.5 dan ini 1. Alright. So, itu saja untuk pelan. Okey, itu yang kita nampak untuk pelan. Okey, then seterusnya kita sambung dengan dongakan dari X. Okey, dongakan dari X. Di mana dia dongakan dari X? Okey, X adalah pandangan depan. So, apabila kita tengok pandangan depan, kita akan tengok depan dengan belakang sama tak saiz dia. Right? Okey, so dekat sini cikgu akan guna satu warna. Okey, untuk itu cikgu tunjuk besar sikit Alright, so kita tengok daripada depan. Depan kita akan nampak huruf M ini. Kita akan nampak ini. Alright, kita akan nampak ini. Dan kebetulan belakang dia sama saiz. Jadi kalau sama saiz, senang saja. So, kita akan lukis yang ini. Okey. Jadi apabila kita nak lukis yang ini anak-anak, kita kena tengoklah ukuran dia. Okey, kita akan tengok ukuran dia. Okey, 5 cm. Okey, so buatlah 5 cm. Okey, ambil pembaris 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 cm. Okey, lepas tu tapak dia ni 5 juga ni. Dia ni 5, 1, 3, 1. Jadi dia 5 lah. Jadi maksudnya kita kena buat 1 kat situ. Okey, dekat sini 3. Yang tak ada bergaris lah. Okey. 1, 2, 3 tak bergaris. Situ 3, lepas tu sambung lagi 1. Alright. Okey, seterusnya dekat atas yang ini dia sambung juga 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 cm. Okey, lepas tu dekat sini 2 cm kan? 1, 2. Patutnya tadi buat sekaligus. Kalau tak, dia tak bersambung macam tu. Nampak macam jangan risau, cikgu juga beginner. Sama Allahu Akbar. Sama-samalah kita menjadi beginner. Right, so yang ini dia sambung naik atas. Sambung saja. Okey. Okey, dan dekat sini dia 1 cm. Panjang dia berapa? Berapa tinggi dia? 2 cm. Okey, 2 cm. 2 cm. Okey, ni pun panjang dia 2 cm. Dah. Lepas tu dia bentuk macam ni kan. Sambung saja. Okey, dah. Okey, sekarang kita nak tengok berapa tinggi tu. Dari bawah dia 4 cm. Maksudnya dekat sini
Dari bawah dia 4 cm. Jadi dari sini dia mesti 2. Kenapa dia tinggi sangat tu? Okay. So 4. Ini di sini dalam 4. Oh, dari puncak. Cikgu terpaksa kecilkan. Kalau kecilkan nanti dia dah lari dia punya setting. Yang ini, kita tengok ni. Tinggi tengah itu yang 4 cm. Tinggi tengah itu yang 4 cm. Jadi 4 cm dia adalah jarak dia 1.5. Jadi tengah-tengah kan. Jadi yang ini tadi 3 cm. Tengok. Bila cikgu dah buat tu dia dah lari setting lah. Sebab kertas cikgu ni dia boleh dibesarkan dan dikecilkan. Okey, ngam. Okey, 1.5 adalah di sini. Okey, jadi tinggi dari bawah itu ke atas adalah 4 cm. Jadi 4 cm ni 2, ini 4. Tandakan 4. Right? So yang lain-lain tu tadi salah tadi cikgu ni. Okey, then apa yang anak-anak perlu buat adalah ambil ini, sambung. Okey, then ambil ini. Okey, sambung. Dah. Okey, simpan pembaris, then kita buat label. Okey? Jadi apa yang ada? Dekat situ adalah K, depan, belakang dia L. Atas dia J, belakang dia M. Okey, atas dia H, belakang dia N. Okey, hujung G, belakang dia P. Okey, yang itu F, belakang dia Q. Okey, yang ni E, belakang dia R. Yang ini D, belakang dia S. Yang ini C, belakang dia T. Okey, yang itu B, belakang dia U. Yang ini A, belakang dia V. Then label. Ini 5, 1, ini 3. Okey, ini 1, ini 2. Jarak yang tu tebal dia tak payah tengok lah. Sebab kita tengok pandangan dari depan saja. Alright. So ini adalah pandangan dari depan bentuk M. Okey. Selesai. Okey, kita sekarang tengok pandangan dari sisi pula. Okey. So ini cikgu padam. Okey, kita tengok pandangan dari sisi. Sebelum kita yang ni jauh sangat, jadi kita akan ingat. Okey, jadi kalau pandangan dari sisi, dari Y, kita tak payah tengok daripada X, daripada atas. Okey, apa yang kita akan nampak adalah yang paling besar. Mana satu yang paling besar? Dia belakang. Dia belakang. Jadi cikgu akan guna labelkan warna kuning. Ini 5, jarak yang ini 6. Segi 4. Okey, jadi kat depan ni tengok segi 4 dia sama tak? Ni juga tinggi dia 5 sama. Yang ini juga 6 sama. Yang ni juga 5 sama. Jadi mereka bertindih. Alright. So yang kat depan ini 6. Itu saja. Ini garisan. Alright. Tapi perhatikan juga yang warna biru ni. Warna biru ni 4. So ini adalah garisan putus-putus nanti. Yang warna biru tu akan jadi garisan putus-putus. Kenapa dia putus-putus? Sebab kita tak nampak dia. Okey, dia tak nampak putus-putus, tinggi dia 4 cm. Jadi nanti yang ini, yang itu nanti dia akan berada di 4 cm. Dia akan jadi putus di belakang tu. 4 cm lah sebab tinggi dia tadi 4 cm, maka dekat sini adalah 1 cm. Is it clear? Alright. So, lepas tu ada lagi ni. Nampak tak ni? Ni. Yang ini. Nampak tak? Okey. Warna biru tu kan? Okey, tinggi dia 2 cm. Tinggi dia 2 cm. Maka daripada bawah ini ke 2 cm, 2 cm, dia akan ada satu garisan putus. Gitu. Okey? 2 cm.
So basically apa yang dibuat adalah yang warna kuning tu. Segi empat. 5, 6. Itu dulu yang kita buat. Lepas tu ada garisan putus-putus dekat garisan sempang 2 cm atas dan garisan sempang 1 cm bawah. Alright. Okay, so kita buat itu dulu. Okay. Alright, so ini. Berapa tadi? Dia punya ni 6. Betul tak? 6. Okey, sebentar. 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 cm. Tinggi dia tadi adalah berapa tadi? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Ingat tadi dari atas tadi ada 1 cm, tandakan. Dan ada 2 cm, tandakan. Dari bawah kan? Okey, lepas tu 5. Tu 2, 3, 4, 5. Okey. 1 cm. 2 cm. Okey, then panjangkan, sambungkan. Okey, yang ini tadi cikgu cakap kita tak nampak tadi kan? Kita tak nampak tapi dia berada dekat situ. Jadi dia adalah garisan putus-putus, iaitu garisan sempang. Okey. Okey, garisan sempang. Yang ini juga garisan sempang. Okey. Simpan pembaris. Okey, labelkan ini 2 cm, ini 1 cm. Masa sini 2 lah. So ini panjang dia 5 cm, yang ini 6 cm. Right. Okey, kita dah buat label begitu. Sekarang kita nak menamakan dia. Menamakan dia. Okey, jadi dari depan apa yang kita nampak? G dulu. G bertindih dengan siapa? Bertindih dengan F. Lagi dia bertindih dengan siapa? Dengan E. Lagi dia bertindih dengan siapa? Dengan B. Lagi dia bertindih dengan siapa? A. Semua ahli dalam barisan itu mesti ditulis. Yang ini depan P. P, Q, R, U, V. Tulis semua kawan-kawan dia tu. Okey, yang ini adalah garisan putus-putus, tak nampak di. Oh, salah. Ini jap. Jap. Okey, yang ini adalah S. S, T. Okey, jadi dekat sini adalah DC. Okey, 2 cm dah betul. Okey, kita naik ke atas pula. Kiri J, kanan M. Okey, kita tengok naik atas puncak lah. N dengan siapa tu? Dah tak nampak. Okey, cikgu padam yang ni ya. Cikgu padam. J. N, L. N dengan L. Yang itu H dengan K. Okey. So, itu adalah apa pandangan dari Y yang kita nampak.